أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi masjid Alam Impian, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama hadir di masjid ini untuk sama-sama mengerjakan ibadah salat maghrib secara berjemaah, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita duduk mendengar kuliah, mendengar ilmu-ilmu, mendengar ayat Al-Quran, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kehadiran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah melimpahkan rahmat dan keberkatan atas usaha kita untuk menuntut ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dah masuk ke bulan Zulhijjah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pastinya akan melakukan ibadah korban, jadi kita dah perlu menjaga adab-adab, menjaga pantang larang yang disunnahkan, jaga potong kuku, cabut bulu. Dia tidak wajib, tidak wajib, tetapi disunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita banyak berzikir, banyak bertahmid, banyak bertasbih, banyak bertakbir dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang perlu kita pertingkatkan dalam 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat, hadirin hadirat dikasihi sekalian, pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulum al-Qiraat. Mabahis fi Ulum al-Qiraat. Kita membahaskan tentang bacaan qiraat daripada Tariq Asy-Syatibi, Tariq Durrah Al-Mudiyah, dan Tariq Thayyibatun Nashar. Jadi kita dah sampai ke peringkat yang tinggi sikit, sebab dah lama dah kuliah kita ni. Kuliah kita yang terakhir ialah pada 3 hari bulan 6 pada bulan lepas. So kita dah ambil bacaan daripada qiraat yang 7. Ada qiraat 7 kita dah ambil. Kemudian kita dah ambil ada qiraat yang 3. Kemudian kita dah ambil ada qiraat 10. 3 tambah 7 ni jadi 10. Ini disebut sebagai 10 yang kecil. Qiraat 10 yang kecil. Jadi qiraat 7 ada qiraat 3. So 3 tambah 7 ni jadi 10. Yang 7 ni namanya Tariq Syatibi. Ini kita dah ambil semua, kita dah baca. Yang 3 ni namanya Tariq Durrah Al-Mudiyah, dan kita dah baca semuanya. Jadi 7 campur 3 jadi 10. Jadi qiraat 10 ni sebut sebagai 10 yang kecil. Jadi 10 yang kecil. Kemudian kita dah ambil juga qiraat 10 yang besar. 10 yang besar ini mulai Tariq, nama dia Tariq Tayyibah. Jadi 10 orang imam, ni 10 yang besar. Qiraat 10 yang besar daripada Tariq Tayyibah. Jadi daripada 10 orang imam ni kita dah baca beberapa orang imam, kita dah sampai kepada imam yang ketujuh.
Inilah kat sini kita sampai kepada pengajian kita yang terakhir, iaitu pada 3 bulan 6 kita mengambil riwayat yang kedua, perawi yang kedua, iaitu Khalad daripada imam yang ke-6. Perawi yang kedua daripada imam yang ke-6. Dia punya tarik dia tarik Thayyibah. Ini yang akhir kita baca. Okey, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung, iaitu imam yang ketujuh. Imam yang ketujuh iaitu Imam Al-Kisai. Yang ketujuh imam namanya Imam Al-Kisai. Ni yang ketujuh. So kita membaca daripada Tariq Thayyibah, qiraat 10 yang besar. Dan kita ambil perawi dia yang pertama, namanya ialah Abul Haris, namanya adalah Abul Haris. Ini perawi yang pertama kepada qiraat yang ketujuh, iaitu Imam Al-Kisai. So kita membaca qiraat 10 yang besar ini bagi surah Al-Fatihah. Jadi apa beza bacaan dia Al-Kisai ini dengan bacaan kita yang biasa? Bacaan Kisai ini dari sudut surah Al-Fatihah dengan bacaan ni yang biasa kita baca, bacaan Hafs dan Asim, dari sudut wajah bacaan dia sama, dia tak ada beza. Sama ada daripada Tariq Syatibi ataupun Tariq Thayyibah, dia sama. Malik Yaumiddin dia baca dengan isbat alif. Dalil dia Maliki nal zillan rawa. Jadi nun itu ialah Asim. Dekat situ, jadi termasuk dekat situ Hafs. So dia membaca dengan isbat alif, Malik Yaumiddin, macam bacaan kita biasa. As-sirat dengan sirat pun sama juga, dia baca dengan huruf sad, tak ada sin, tak ada zai, tak ada ishmam. Alaihim pun serupa juga. Alaihim tu baca dengan itu dia bariskan bawah, tak ada beza, tak ada alaihum, tak ada alaihimu. Jadi bacaan dia sama dengan bacaan Hafs. Kalau kita tengok dekat sini, ini Tariq Thayyibah ni, ini 10 yang besar. Dan yang kita belajar dulu, yang telah kita baca ialah daripada qiraat Tariq Syatibi. Jadi dia sama bacaan dia. Kita boleh tengok balik sini yang kita baca dulu sebelum ni, Abul Haris. Yang ni daripada Tariq Syatibi. Tariq Syatibi. Ini pun sama juga bacaan dia. Jadi kita boleh faham dekat sini qiraat 10 sama ada kecil ataupun besar, bagi Imam Al-Kisai bacaan dia adalah sama. Dia tak ada beza antara Tariq Syatibi dan juga Tariq Thayyibah. Dia bacaan dia macam bacaan kita yang biasa. So kita ambil perawi dia yang pertama, saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Dia bacaan biasa je kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So, habis perawi yang pertama. Siapa nama perawi dia ialah Abul Haris. Abul Haris ni perawi yang pertama kepada imam qiraat yang ketujuh, itu Imam Al-Kisai. Dia bacaan dia macam biasa. Kemudian perawi dia yang kedua namanya Ad-Duri. Jadi kita sebut betul, jangan sebut Duri. Ad-Duri. Ad-Duri daripada Imam Al-Kisai. Dia ni perawi yang kedua kepada imam yang ketujuh, iaitu Imam Al-Kisai. Kita baca dengan Tariq Thayyibah.
So apa beza bacaan dia? Sama sebenarnya. Kalau kita tengok dalam Syatibi, qiraat 7 dengan qiraat 10 ni sama ada yang kecil atau besar. Imam Kisai dua orang perawi dia, Abul Haris dengan Ad-Duri ni dia sama bacaan dia macam bacaan kita yang biasa, surah Fatihah aja. Okey. Ad-Duri ni kalau tuan-tuan tengok, Ad-Duri ni kita pernah baca. Duri ni dia ada dua. Satu Ad-Duri, Duri Abu Amru, iaitu perawi kepada imam yang ketiga. Maksudnya kalau kita tengok ke atas ni balik, kita tuan-tuan nampak balik, ini imam yang ketiga ni Ad-Duri ni kan. Kalau kita tengok balik imam yang ketiga, ni perawi yang pertama ni, perawi yang pertama kepada imam ketiga, nama dia Ad-Duri juga. Jadi Ibnu Mujahid yang menyusun 7 orang imam ni ialah Imam Ibnu Mujahid, Abu Bakar bin Mujahid. Jadi dia pilih 7 orang imam berserta dengan ada 14 orang perawi. Setiap satu imam tu 2 orang perawi. Abu Amru ni, ini imam yang ketiga, 2 orang perawi. Perawi dia yang pertama bernama Ad-Duri. Ini kerja yang dibuat oleh Ibnu Mujahid. Dia susun sampai 7 orang imam. Kemudian disambung. Sambungnya ini kalau kita tengok dekat sini, Ad-Duri Al-Kisai yang ni daripada Tariq Thayyibah ni, 3 orang lagi ni, yang ni disambung oleh Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari ini dalam Thayyibah. Imam Ibnul Jazari inilah yang Ad-Duri, ini imam yang ketujuh, masih orang yang sama, itu Ibnu Mujahid. Dia letakkan Ad-Duri ini 2 orang perawi ini, perawi kepada Abu Amru Al-Basri dan juga perawi kepada Al-Kisai ini adalah orang yang sama. Sebab bila imam qiraat ini dia ada kelebihan, ada fadail yang ada pada dia, kemudian disusun oleh Imam Abu Bakar bin Mujahid. Jadi dia melihat anak murid ataupun perawi kepada imam-imam ni yang mana yang tersohor, yang mana yang banyak meriwayatkan bacaannya, yang mana yang banyak anak muridnya, yang mana umurnya yang panjang. Jadi dia ambil 3. Jadi Ibnu Mujahid dia nampak Abu Amru Al-Basri dan juga Imam Al-Kisai ni, anak murid dia yang tersohor dua orang imam ni ialah Ad-Duri. Jadi dia letakkan orang yang sama pada imam yang ketiga tadi, namanya Ad-Duri, dan juga pada imam yang ketujuh ni namanya ialah Ad-Duri. Jadi Ad-Duri dua-dua ni adalah orang yang sama. Nanti lepas ni kita akan jumpa lagi selepas ni, ada 2-3 nama yang berulang. Ini nama Ad-Duri. Walaupun dia berbeza imam, tapi perawi dia ada apa? Perawi yang sama. Sebab dia ada kelebihan dia sudut perawi dia. So kita ambil bacaan ni, bacaan yang sama. So kita ambil berkat daripada dari sudut bacaan ni, dia sebut bacaan ifrad. Jadi kita baca satu. So kita ambil bacaan Ad-Duri. Bacaan dia sama, biasa je bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, habis imam yang ketujuh, 2 orang perawi dia, Abul Haris dan juga Ad-Duri. Okey, kita masuk imam yang ke-8. Imam yang ke-8 ni dia adalah Imam Abu Ja'far nama dia. Ni imam yang ke-8.
Perawi dia yang pertama bernama Ibnu Wardan. Ni perawi yang pertama kepada imam yang ke-8 daripada Tariq Thayyibah. Qiraat 10 yang besar. Yang sini dia ada beza sikit, imam yang ke-8 ini. Dia beza. Pertama pada Malik Yaumiddin. Dia baca dengan Malik Yaumiddin. Bukan baca panjang. Tak ada mat itu. Malik Yaumiddin je dia baca. Ni tempat dia yang pertama ada khilaf. Dalil dia Maliki nalzillan rawa. Kemudian pada perkataan sirat dia baca dengan sad, tak ada beza. Kemudian pada perkataan alaihim ha itu dia bariskan bawah. Itu yang pertama. Cuma dia ada beza pada mim itu. Mim tu dia baca dengan silah mim jamak. Dalil dia wa dhamma mimil jam'i sil sabtun dara qabla muharrakin wa bil khulfi barra. Jadi dekat sini dia ada huruf tha itu adalah rumus bagi Abu Ja'far. So sini Abu Ja'far ni dia merangkumi 2 orang anak murid dia, sama ada Ibnu Wardan, ini yang pertama lah yang kita baca ni, Ibnu Wardan, ataupun yang kedua nanti kita akan baca dengan Ibnu Jammas. So kedua-dua ni dia baca dengan bunyi dengan silah mim jamak. Silah mim jamak maksudnya dia akan baca dengan himu, mim waw, himu. Pada dua-dua tempat dia baca dengan himu. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Mu tu dua harakat. So dia ada 3 tempat khilaf dekat sini. Ni tempat yang kedua dan ini tempat yang ketiga. So dia ada 3 tempat khilaf yang berbeza dengan bacaan kita. Dia baca dengan silah mim jamak nama dia. Alaihimu siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Itu kalau dia baca dengan bersambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Tapi kalau andai kata dia nak wakaf dekat sini, kalau nak dibaca dengan wakaf di sini, dia tak bunyi alaihimu, dia akan bunyi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihimu. Kalau dia baca wasal satu ayat yang ke-7 ini, baru dia akan keluar alaihimu pada dua-dua tempat. Kalau dia waqaf tengah, dia tak bunyi alaihimu, dia akan bunyi alaihim sahaja. So kita ambil bacaan ni. Kita ambil bacaan dengan satu ayat, kemudian kita akan potong dua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kalau kita nak berhenti tengah dia alaihim, yang kedua tu alaihim. Okey, alhamdulillah habis riwayat yang pertama. Kita pergi kepada riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, perawinya bernama Ibnu Jammas. Ini perawi yang kedua kepada imam yang ke-8, Imam Ja'far. So tarik dia tadi Tariq Thayyibah. Apa beza dia dengan perawi yang pertama tadi? Riwayat yang pertama ni dia sama aja.
Dia tak ada beza, tak ada khilaf. Maksudnya Imam Abu Ja'far dia mengajar dua orang anak murid dia, Ibnu Wardan dan juga Ibnu Jammas ni, dengan bacaan yang sama, tak ada beza. So dia kat sini dia baca dengan Malik Yaumiddin satu tempat yang pertama, dan dia ada dengan alaihimu, himu. Okey, so ada 3 tempat khilaf, 1 2 3. Okey, kita ambil terus bacaan ni sebab dia sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita ambil wajah waqaf pula. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. So maksudnya dia ada 3 tempat khilaf aja. Pada Malik, pada alaihim dia baca dengan alaihimu. So 3 tempat khilaf. Habis imam yang ke-8. Okey, kita masuk seterusnya, iaitu imam yang ke-9. Imam yang ke-9 siapa dia? Namanya Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ni ialah imam yang ke-9. Perawi dia yang pertama bernama Ruwais. Ruwais nama dia. Ruwais bagi depan. Ruwais daripada Imam Ya'qub. So kita membaca dengan qiraat 10 yang besar. Imam Ya'qub ni lah, kalau kita tengok dalam banyak-banyak bacaan, merupakan bacaan yang paling banyak khilaf dalam surah Al-Fatihah. Kita dah belajar daripada Tariq Syatibi kan, 7, 3 Durrah Al-Mudiyah, kita dah belajar 10 kecil, dan ni kita masuk 10 besar. Dan bacaan Imam Ya'qub ni lah daripada Tariq Thayyibah ni yang paling banyak khilaf. Okey, apa khilaf dia? Kita tengok yang pertama pada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dia ada wajah dekat sini, nama dia Saktah. Saktah ni dia baca macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada nah dekat situ. Sebenarnya dalam bacaan kita ada, cuma kita tak perasan. Kita ada Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, kan? Ujung dia kan, yang bacaan kita hafz. Cuma hafz ni dia tempat-tempat dia di situ. Tetapi dia ada spek-spek dia. So bagi Imam Ya'qub ni, dia ada pada jamak muzakkar salim, ada spek-spek dia. Dan kalau dalam Imam Ibnul Jazari tu disebutkan dalil dia, wal ba'du naqal bi nahwi alamina mufuna. Ini dalil dalam Thayyibatun Nasyar. Dalil ni benda penting lah, benda paling besar. Maksudnya kalau macam kita belajar sesuatu hukum tu, kena ada dalil pada Quran, dalil pada hadis. Kalau sudut bacaan qiraat ni, kita merujuk kepada dalil dia daripada matan daripada Imam Ibnul Jazari, matan Thayyibah. Inilah yang disebutkan sebagai 10 yang besar. So tempat yang pertama dia alamin tu dia baca dengan alaminah, tetapi bacaan di sini adalah bacaan khilaf. Khilaf maksudnya boleh dibaca dengan 2 wajah. Alhamdulillahirabbil alamin, macam biasa boleh, ma'rif li sukun, ataupun boleh dibaca al-alaminah. So dibacaan tu dengan khilaf. Alamin tu kita dah biasa baca, so kita ambil wajah khilaf. Itu tempat dia yang pertama. Kemudian pada Malik Yaumiddin dibaca biasa.
dia baca isbat alif, maksudnya dia baca dengan maliki yaumiddin. Situ ada maliki nal zillan rawa. Ada huruf za kat sini kan. Huruf za ni ini merupakan rumus bagi Yaqub. Rumus bagi Yaqub. Kalau kita tengok kat sini ada huruf za kat bawah sini. Ini rumus bagi Imam Yaqub. So dalam matan tu disebut maliki nalzilan rawa. Yang baca dengan malik, ma ni panjang, ialah huruf nun, huruf za dan juga rawa. Rawa ni Kisai dan juga Khalaf Ashir. So dia termasuk baca dengan malik. So dia khilaf dia baru tempat yang pertama sini. Okey. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yaumiddin. Kemudian dekat sini dia ada wajah satu lagi, ialah wajah dia baca dengan idgham kabir. Idgham kabir ni kita dah pernah jumpa, dah pernah jumpa pada riwayat As-Susi. Abu Amr Al-Basri kalau dalam Thaibah ni Ad-Duri dan juga As-Susi tu dia baca dengan idgham kabir. So dia boleh baca dekat sini tempat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim ni boleh baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di sini disebut idgham kabir. So khilaf dia dekat sini dia boleh baca dengan idgham kabir. Ni tempat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Dalil dia waqila an Yaquba ma libnil Ala. Waqila anil Yaqub ma libnil Ala. Dia kata Imam Yaqub ni apa yang dibaca oleh Imam Abu Amr Al-Basri dia akan baca macam tu. Kalau Imam Abu Amr Al-Basri dia kata izal taqa khattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghim bil khulfi duri wasusi ma'a. Tu dalil bagi Abu Amr Al-Basri dua orang. Tapi kat sini dia kata waqila anil yaquba ma li bani ala. Dia kata Yaqub ni diikut imam yang ketiga Abu Amr Al-Basri baca macam mana. Kalau Abu Amr baca dengan idgham kabir, maka dia kat sini dibaca dengan idgham kabir. So dekat sini Ar-Rahmanir Rahim ni dia boleh baca dengan idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim boleh tiga wajah. Boleh baca dengan 2 harkat, boleh baca dengan 4 harkat, dan juga boleh baca dengan 6 harkat idgham kabir dia. Macam mana dia baca? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ma tu macam biasa panjang ataupun 4 harkat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ataupun 6 harkat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. So ada 3 wajah kat tu idgham kabir dia. So dia dah khilaf tempat pertama, ni tempat yang kedua. Malik Yaumiddin dia baca dengan biasa Malik dengan panjang, ataupun dia boleh juga baca waqaf biasa Ar-Rahmanir Rahim berhenti Malik Yaumiddin pun boleh juga. Tapi kita ambil wajah khilaf dia lah supaya kita tahu bentuk bacaan. Okey, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada khilaf kat situ. Ihdinas siratal mustaqim. Perkataan sirat ini dia baca dengan khilaf. Dia tak baca dengan sad, dia baca dengan sin. Dengan sin. Dia kata as-sirata ma sirata zin khulfan. Dia kata sini. Kalau kita tengok dalil sini, perkataan sirat ini dan juga sirat yang ada alif lam dan juga yang tak ada alif lam ni bagi zai ni dibaca dengan khilaf. Ghala kaifa waqa. Jadi ghin ini adalah rumus bagi ruwais. So ruwais kat sini dia baca dengan khilaf. Maksudnya boleh baca dengan sad, boleh baca dengan sin. Dia baca dengan ihdinas siratal mustaqim dengan sad boleh. Ihdinas sirat dengan sirat. Kalau sad tu dia ada safir, kalau sin tu dia senyum sikit. Sin. Ihdinas siratal mustaqim. So dia boleh dua wajah. So ini tempat yang ketiga khilaf dia. Yang keempat pada sirat juga. Ini yang kedua. Sebab sirat ni ada 2. Satu yang ada alif lam, satu yang tak ada alif lam. Satu ma'rifah, satu nakirah. Dalam bahasa Arab disebut. So dah ada 4 tempat dekat situ. Kemudian perkataan alaihim dia baca dengan alaihum. 4. Ni yang kelima. Sini sirat ni dia baca dengan sin dan juga sad. Tentang sirat.
Yang pertama tu ni alaminah. Al-alaminah. Min nun ha, dia matikan ha ni. Al-alaminah. Al-alaminah, idgham kabir baca dengan sirat sin. Kemudian alaihim ni dibaca dengan alaihum. Dia bagikan depan sini alaihum. Alaihum. Dalil dia apa dia kata sini? Alaihimu ilaihimu ladaihimu bi dhammi kasril ha'i zabyun fahimu. Za itu merupakan rumus bagi Imam Yaqub kat sini za ni. Ini Imam Yaqub. So kat sini Ruwais ni perawi kepada Yaqub, dia baca dengan alaihum. Tempat yang pertama ni 5. Yang keenam alaihum juga, yang keenam. Dan yang ketujuh yang terakhir ialah perkataan waladhdallin. Dekat sini dia ada wajah saktaha dengan khilaf. Waladhdallinah. Kat situ waladhdallinah, kat situ dia ada saktaha. Jadi linah tu boleh dengan linah. Kat sini matikan hak. So nama dia saktaha dalam bacaan Imam Yaqub, perawi dia yang pertama. So ada berapa tempat semua khilaf? 7 tempat berbeza dengan bacaan kita yang biasa. Ini paling banyak. Okey, kita ambil bacaan perawi yang pertama itu Ruwais dari qiraat Yaqub. Tarik Thaibah ni qiraat 10 yang besar. Kita ambil wajah yang khilaf, yang berbeza dengan Hafs ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So idgham kabir ni kita ambil 6 harakat terus ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Susah sikit ya. Tak apa. Dia Ar-Rahmanir-Rahim pada perkataan hi itu. Perkataan hi kat sini kan. Hi kat sini ni yang dia ada 6, ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Hi ni. Hi ni dia mat. Dia apabila huruf mat ni dia bertemu dengan ni mim. Mim ni bertemu dengan mim. Jadi mim ni bertemu dengan mim ni, itu jadi dia akan ada dengung 2 harakat dekat situ. Hi ni kita boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Ini yang saya tulis ni. Kemudian dia masuk dekat mim tu dia kena 2 harakat. Kemudian ma tu 2 harakat lagi. Kalau kita kira macam ni, Ar-Rahman, kita ambil yang 6 harakat ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaum. Jadi 6 2 2. Kalau kita harakat dia kat sini. Sini ada 6 harakat. Kemudian dia nak masuk antara mim 2 ni ada 2 harakat kat sini. Kerana ma ni biasa 2 harakat. Jadi 6 7 8 9 10. Ada 10 harakat dia tu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Memang payah sikit. Tapi itulah dia punya keunikan bacaan dia. Kita nak ambil 2 harakat, 4, 6 harakat pada hi tu. Kita ambil yang wajah 6 harakat. Tapi mim dengan mim tu memang kena dengung 2 harakat ya. Okey, kita cuba sekali lagi. Ambil 6 harakat punya ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah ada bunyi itu jadi. Okey, sambung terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, kita ambil dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia wala الضالين. Okey, jadi nah itu. Okey. So habis bacaan perawi yang pertama. So ada paling banyak khilaf kat sini. Dalam qiraat orang kata kalau paling banyak khilaf orang tanya bacaan daripada tarik qiraat 10 yang besar, bacaan riwayat Ruwais dia paling banyak khilaf. 7 tempat dekat sini. Tu kalau kita pecah-pecahkan lagi tu dia lagi banyak masuk kat sini. Okey, seterusnya kita ambil perawi yang kedua. Perawi yang kedua nama dia Rauh. Ni perawi yang kedua daripada Imam Ya'qub, imam yang ke-9. So kita baca dengan tarik taibah, qiraat 10 yang besar. Beza dia dengan perawi yang pertama tadi pada sirat. Sirat tadi kalau Ruwais tadi dia boleh baca dengan sin dengan sad, tetapi bagi riwayat yang kedua ni Rauh ni dia hanya membaca dengan huruf sad sahaja. Tempat lain semua sama. So dia kurang 2 lah. Kurang 2. Jadi kalau tadi 7 dia jadi 5 tempat. Dia boleh baca al-alaminah, dia boleh baca dengan idgham kabir, kemudian dia baca dengan 2 3 sini alaihum yang kedua 4 waladhalinah. So ada 5 tempat saja. Dia tak ada huruf sin kan dekat situ. Okey, kita ambil bacaan perawi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jangan tambah pula aminah. Tak ada kat situ Amin dia memang amin, dia tak ada aminah, dia tak ada kat situ. Dia amin dia tak ada wajah aminah kat situ. So habis kita punya imam kita yang ke-9 iaitu Imam Ya'qub. Dan inilah tempat antara tempat yang paling yang beza sikit kalau kita nak buat bacaan dia menarik sikit. Dan kita ingat alhamdulillah rabbil alamin dibaca dengan khilaf. Maksudnya boleh baca alhamdulillah rabbil alamin apa waladhdallin pun boleh juga dia cuma kita ambil wajah khilaf. Macam Ar-Rahmanir Rahim ni tadi nama dia idgham kabir, sebab mim bertemu dengan mim ni maka dia jadi idgham memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Jadi ini nama dia idgham kabir. So dia boleh baca 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Cuma yang kita ambil ini tadi wajah paling panjang. Kita ambil 6 harakat terus Okey, habis imam yang ke-9 daripada qiraat 10 yang besar tarik taibah. Kita habiskan ni ni imam yang terakhir iaitu Imam Khalaf. Khalaf disebut sebagai Khalaf Ashir. Imam yang ke-10. Imam Khalaf. Ni qiraat 10 yang besar, imam yang ke-10 nama Imam Khalaf. Khalaf Ashir. Khalaf Ashir. Perawi dia yang pertama bernama Ishaq.
Ini perawi yang pertama kepada imam yang ke-10, namanya ialah Ishaq. Khalaf ini, imam yang ke-10 ni, dia dekat nombor 10 kat sini, bilangan yang 10 ni dia jadi imam. Khalaf ni sebagai khalaf, sebut sebagai khalaf asyir. Dalam waktu yang sama, dia ni juga merupakan perawi. Perawi kepada mana? Saya tunjukkan balik. Dia kat sini ada nama khalaf. Imam yang ke-6 ni, ini Imam Hamzah. Nampak ni Imam Hamzah ni yang ke-6. Imam Hamzah ni perawi dia yang pertama bernama Khalaf. Khalaf dia kat sini, perawi yang pertama kepada imam ke-6 ni adalah orang yang sama. Dekat imam nombor 6 ni dia menjadi perawi, tetapi dekat nombor 10 ni dia menjadi imam. Dekat sini dia menjadi imam. Khalaf. Ni khalaf lam fa, dia tak ada alif ni. Khalaf. Ni dia kat sini dia jadi imam. Jadi kenapa beza macam tu? Kalau yang 7 tu tadi disusun oleh Abu Bakar bin Mujahid, yang saya sebut sebagai Ibnu Mujahid, yang meninggal 324 Hijrah. Dia yang susun 7 orang. Dalam 7 orang tu, Khalaf ni dia menjadi perawi kepada imam yang ke-6, iaitu Imam Hamzah. Khalaf an Hamzah, tetapi yang tambah lagi 3 ni adalah ditambah oleh Imam Ibnul Jazari yang meninggal pada 833 Hijrah. So lebih kurang 500 tahun baru disusun lagi jadi 10. Jadi dekat nombor 10 ni Imam Ibnul Jazari, bila dia tengok kelebihan yang ada pada Khalaf ini, dia tengokkan dari sudut ilmunya, kepakarannya, kehebatannya, anak muridnya, dari sudut institusi yang dia bina, maka dia ini diangkat oleh Imam Ibnul Jazari menjadi imam yang ke-10. Jadi disebut untuk bezakan imam dekat sini dengan sana perawi. Jadi kalau kita belajar dalam ilmu bacaan qiraat ni, kita sebut dia sebagai khalaf asyir. Maksudnya khalaf asyir tu 10 lah, asyarah. Jadi khalaf asyir. Jadi khalaf asyir ni imam yang ke-10. Dan perawi dia yang pertama ialah bernama Ishaq. Tarik dia tarik taibah, qiraat 10 yang besar. Bacaan dia macam mana? Bacaan dia bacaan yang biasa je kita baca. Dia tak ada khilaf apa-apa. Dia baca dengan Malik Yaumiddin, dia ihdinas sirat dengan sad, kemudian alaihim dia baca alaihim, tak ada hum, tak ada himu. Bacaan kita yang biasa. Akan beza. Kalau riwayat dia ni kepada Imam Hamzah, imam yang ke-6 tu dia baca dengan Malik Yaumiddin, pendek. Dia baca ihdinas sirat, dia baca dengan ismam. Kita tengok sikit ni. Tengok sini, ini Khalaf. Sini, ini kepada Imam Hamzah, dia baca dengan Malik Yaumiddin, dia baca dengan sini, dia baca dengan zirat, dengan ismam. Lepas tu dia baca dengan alaihum. Maksudnya Khalaf ini dia mengambil bacaan daripada Imam Hamzah, begini bentuk bacaan dia. Tetapi apabila dia menjadi imam pada yang nombor 10 sini, dia menjadi imam, bacaan dia bacaan yang biasa je. Sebab dia banyak tok guru yang dia ambil. Bila dia diangkat jadi imam oleh Ibnul Jazari sebagai imam yang ke-10, jadi Ibnul Jazari dia ambil wajah bacaan yang berbeza daripada yang dia menjadi perawi kepada Imam Hamzah yang bernama. Jadi sini bacaan dia besar. So perawi dia yang pertama ialah bernama Ishaq. Okey, kita ambil bacaan kita ambil berkat bacaan ifrad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
okey, itu perawi dia yang pertama. Kemudian perawi dia yang kedua bernama Idris. Perawi dia yang kedua bernama Idris. Ini perawi yang kedua kepada imam yang ke-10. Ini khalaf, tak ada alif kat situ ya. Khalaf tu tarik dia, Thayyibah, qiraat 10 besar. Apa beza bacaan dia? Bacaan dia sama juga. Tak ada beza. Kalau kita tengok antara Tariq Thayyibah ni, yang katakan 10 besar ni dengan 10 yang kecil, dia sama aja. Tariq Thayyibah dengan Tariq Durrah Al-Mudiyah. Kita tengok dekat nombor 10. Kat sini Tariq Thayyibah Hafs. Kalau kita pergi dekat sini Ishaq Idris, sama juga kat sini. Ini yang Tariq Durrah Al-Mudiyah, qiraat yang 3. Ini qiraat yang 3 yang kecil. So sama bacaan dia. So tak ada beza antara 7, antara yang kecil dan juga yang besar. Okey, kita ambil riwayat yang terakhir. Okey, kita ambil bacaan yang kecil, perawi yang kedua Idris. Bacaan dia sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dikasih sekalian ya. So bila habis dekat sini, kita sambung sikit lagi. Habis kat sini pada Idris ini, Idris daripada imam yang ke-10 ni, daripada Tariq Tayyibah, qiraat 10 besar, maksudnya habis dah semua qiraat yang kecil dan juga yang besar. Qiraat 7 habis, kita ambil Syatibi 3 durah, jadi 10 yang kecil, dan kita ambil bacaan 10 imam yang besar, qiraat 10 yang besar daripada Tariq Tayyibah. Habis dah 7 qiraat 7 dan juga qiraat 10. Habis ni surah, kita baru surah Al-Fatihah saja kita membahaskan. Jadi tuan-tuan dah nampak dia punya wajah bacaan, bentuk wajah bacaan dia. Kemudian kita akan teruskan dengan kita nak tengok pula apabila bacaan itu, yang ni ialah bacaan yang kita belajar ni, bacaan yang mutawatir. Maksudnya tak ada khilaf kat itu, boleh bawa dalam salat. Kat mana-mana kita nak baca, tak boleh di komen. Tak ada boleh kita sebutkan, maksudnya bacaan riwayat yang ini lebih daripada yang ini, tak boleh kita sebutkan begitu. Sebab semua bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat terima bacaan tu begitu. Tak boleh kita nak lebihkan, yang ni lebih. Kalau macam hadis, orang kata ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ada lebih-lebih, ada level dia kan. Itu dalam hadis. Qiraat ni tak, dia sama, mutawatir, semua sama level. Cuma yang biasa kita baca hafz itu. Jadi kita rasa macam hafz tu yang paling okey. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tak boleh lebihkan antara satu qiraat dan qiraat yang lain. Semuanya mutawatir itu. Semua wajah tu mutawatir. Tak boleh dilebihkan, berbeza dengan hadis. Namun demikian, daripada yang mutawatir tu, dia ada istilah yang kedua, kita sebut sebagai syazah. Dia dalam qiraat ni dia ada yang nama qiraat mutawatir satu, kedua qiraat yang syazah. Yang mutawatir maksudnya yang betul, kita boleh baca semua wajah tu betul. Kemudian dia ada yang kedua, nama dia qiraat syazah. Qiraat syazah ni qiraat dia macam mana? Wajah-wajah bacaan yang tidak menepati rukun-rukun bacaan Al-Quran. Apa dia rukun bacaan Quran ni? Supaya sesuatu bacaan tu dia boleh dibacaan. Imam Ibnul Jazari dia sebut, fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimadan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Quran fa hazihi salasatu al-arkan. Wa haitsuma yakhtallu ruknu asbiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati. Ada 3 rukun yang diletakkan dalam bacaan Quran ini. Pertama, dari sudut wafaqa wajhan nahwi, dia betul dari sudut bahasa Arab dia. Kemudian yang kedua, wa kana li rasmi ihtimalan yahwi, dari sudut penulisan dia itu sama dengan tulisan yang ada pada resam Uthmani, walaupun secara ihtimal. Saya dah pernah terang dia dua yang kedua. Dan yang ketiga, wasahha isnadan huwal Quran. Yang ketiga, apabila sah sanad. Apabila sah sanad, yang ketiga. So dari sudut bahasa Arab, dari sudut tulisan dia bertepatan dengan Mushaf Uthmani, dan yang ketiga dari sudut sah sanad. Wasaha isnadan huwal Qur'anu, dia kata fa hadhihi salasatu al-arkan. Maka inilah tiga domain penting, perkara penting yang menjadi asas untuk menjadikan itu Al-Quran. Kemudian dia sebut lepas tu, wahai summa yakhtallu ruknu asbiti, di mana-mana kamu jumpa jatuh salah satu 3 rukun ini, dia sudut tak bertepatan dengan bahasa Arabnya, tak kena dengan tulisan Uthmani, ataupun tak sah sanadnya, syuzuzahu law annahu fi samati, maka bacaan itu dinyatakan, disebutkan sebagai bacaan yang syazah. Walaupun kamu jumpa bacaan itu dalam qiraat yang 7 kecil, qiraat yang 10 besar, 10 kecil ke, maka itu adalah bacaan yang syazah. Kalau tak ada tiga rukun, ataupun jatuh salah satu 3 rukun. Lepas ni kita akan masuk, kita akan tengok dekat surah Al-Fatihah aja. Kalau sini saya tengok sekali lalu, dia akan kita tengok. Kalau yang wajah yang mutawatir tu, khilaf yang mutawatir tu ada lebih kurang 9 tempat. Yang syazah sahaja dalam surah Al-Fatihah ni, kita akan tunjukkan nanti, ada lebih kurang 70 tempat yang syazah. Maksudnya di sini bagaimana ulama terdahulu dalam membaca Al-Quran ini cukup
menjaga bentuk-bentuk bacaan. Sebutan tu dia cukup jaga. Satu. Yang mutawatir aja ada lebih kurang 7 tempat khilaf. Yang syazah ada 70 tempat khilaf lebih kurang. Tu banyak. Maksudnya bagaimana ulama dulu cukup menjaga bentuk-bentuk bacaan tu. Jangan bercampur yang mana mutawatir, yang mana syazah. Yang mutawatir tu pun dah banyak tadi. Ada imam 7-nya, imam 10, qiraat kecil, qiraat besarnya. Datang pula yang syazah ni ada lebih kurang 70 tempat. So setiap satu tu disaring oleh ulama-ulama ini supaya menjadikan dia bacaan yang mutawatir boleh dibaca dalam salat. Jadi insya-Allah tajuk ni kita akan ambil pada bulan depan insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang kita pelajari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina shaqiyyan wa la matrura wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.